أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini pagi yang ke-21 daripada bulan Safar 1442 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu dalam keadaan suasana Covid mencecah 3 angka. Hari ini duduk 3 angka ni. No? Tak apalah, ala kulli hal, pakat-pakat jaga SOP, pakat-pakat jaga peraturan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua, insya-Allah. Tu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf sebab terlewat sikit. Tu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang, insya-Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Pagi ini insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, susunan Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, dan diterjemah dan dihuraikan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumi kitabihima wa bi ulumihima fi darin amin ya rabbal alamin. Dan malam ni dan pagi ni insya-Allah kita sambung ke surat yang ke, ada tanda ke surat berapa? Ke surat muka surat 13, hadis yang ke-6. Hadis ni panjang sikit no. Baik. Pagi ni insya-Allah kita akan tengok hadis yang ke-6 daripada kitab kita ini, yang mana hadis ni walaupun panjang tapi banyak poin yang kita boleh ambil, banyak fawaid yang kita boleh cedok daripada hadis ini. Yang mana tajuk kita pada pagi ini, menuntut ilmu bererti menuju jalan ke syurga. Menuntut ilmu bererti menuju jalan ke syurga. Sehingga ulama mengatakan, bahasa ni kasar je lah no. Kita semua yang mengaji nak masuk syurga, dan jalan untuk menuju ke syurga ni banyak. Jalan nak ke syurga ni banyak. Ada jalan solatnya, ada jalan zakatnya, ada jalan ibadatnya, ada jalan perjuangannya, ada jalan sedekahnya, ada jalan tolong orangnya, ada jalan ilmunya. Tapi antara semua jalan, asyrafil ulum, jalan yang paling mulia sekali adalah jalan ilmu. Jalan nak menuju ke syurga ni, jalan paling mulia sekali adalah jalan ilmu. Sebab itu orang yang mengambil jalan ilmu untuk menuju ke syurga, dia ambil jalan yang paling mulia sekali. Sebab apa? Sebab tidak sah solat jika tidak ada ilmu. Tidak sah tolong orang jika tidak ada ilmu. Tidak sah perjuangan jika tidak ada ilmu. Maksudnya amalan yang kita buat, kalau tak ada ilmu, amalan tu rosak. Berjuang dalam keadaan jahil, rosak. Solat dalam keadaan jahil, rosak. Buat ibadat dalam keadaan jahil, habis. Rosak. Semua rosak belakang. Sebab itu jalan ilmu adalah jalan yang paling mulia sekali berdasarkan hadis ini. Jadi kita tengok. Baik. Hadisnya berbunyi, An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man salaka tariqan yatlubu bihi 'ilman salaka Allah bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil 'ilmi wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma' wa innal fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a
lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin atau kama qala akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Baik, daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani satu jalan ilmu, bererti dia telah menjalani satu jalan daripada jalan-jalan syurga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya dalam kitab tu dia terjemah apa? Orang. Dalam kitab yang ada kitab tulis orang, potong perkataan orang tulis tu makhluk. Potong perkataan orang tulis makhluk. Baik. Dan sesungguhnya makhluk yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi meminta ampun bagi orang yang alim, sehingga ikan yang ada di dalam laut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang ahli ibadat seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris nabi-nabi, dan nabi-nabi sebenarnya tidak mewariskan wang emas dan juga wang perak, yakni dinar dan dirham, tetapi yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu, bererti dia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Baik, ayah ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang kita kongsi pagi ini, hadis ini panjang, poin dia banyak. Saya ulang sekali lagi terjemahan dia, saya bagi sikit makna, bagi nampak jalan cerita tu, baru kita baca sikit keterangan. Baik, Nabi SAW bersabda, barang siapa menjalani satu jalan ilmu, bererti dia menjalani satu jalan daripada jalan-jalan syurga. Siapa ada kitab kat situ, buat sikit catatan, tulis situ, ini dalil jalan ke syurga ini pelbagai. Buat catatan sikit kat buku tu, ini dalil jalan menuju ke syurga ni banyak. Ada orang ambil jalan, macam saya kata tadi, ada orang ambil jalan solat, ada orang ambil jalan puasa, ada orang ambil jalan sedekah, ada orang ambil jalan perjuangan, ada orang ambil jalan pengorbanan, ada orang ambil jalan menolong manusia lain. Lepas tu kita tengok riwayat hadis berkaitan dengan jalan menuju ke syurga ni, buat amalan ni sekian-sekian, buat amalan ni sekian-sekian, buat amalan ni boleh bawa ke syurga ni. Amalan tu banyak, sebab jalan ke syurga ni banyak, insya-Allah. Tapi jalan ilmu juga satu jalan untuk menuju ke syurga. Sebab tu ayah-ayah yang mana main mengaji pagi ni, ada seorang ulama mazhab Maliki, tak silap saya, Al-Imam Abdullah bin Wahbin. Imam Abdullah bin Wahbin mengaji dengan Imam Malik 20 tahun. Mengaji dengan Imam Malik 20 tahun. 18 tahun mengaji adab, mengaji akhlak. 2 tahun dia mengaji ilmu. Maksud dia mengaji tu, mengaji adab. Tu pun dia sebut, dia kata kalaulah 2 tahun ni aku mengaji ilmu tu, aku tak mengaji ilmu, aku mengaji adab. Dia kata hak tu lagi baik. Poin dia apa Ustaz? Poin saya nak sebut, kata ilmu tu, dia pulun mengaji ilmu hampir 20 tahun. Sebab banyak manusia ada yang mengambil jalan ilmu. Para ulama banyak ambil jalan ilmu. Sebab tu prinsip para ulama, nahnu nata'abbadana Allah bil ilmi. Kami beribadat pada Tuhan ni dengan ilmu. Kami mengaji ni, ibadat kami ni mengaji. Kita ada orang ibadat kita sembahyang, ada orang ibadat kita baca Quran, tapi para ulama sebahagiannya ibadat mereka ilmu. Mereka mengaji tu ibadat mereka. Mereka baca kitab tu ibadat mereka. Mereka buat analisa, bahas masalah dan sebagainya, tu ibadat mereka. Rupanya antara semua jalan mana yang besar Ustaz? Jalan ilmu Ustaz. Tu yang kita mengaji hari tu kan. Beza antara ahli ibadat yang tak mengaji dengan orang alim, orang yang mengaji. Kan kita dah banding hari tu, beza cukup banyak. Nabi sebut beza tu cukup banyak. Faham ke saya duduk cerita hari ni? Senyap nampak kan? Baik.
Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Ayah boleh buat catatan sikit di situ, tulis situ, hamparan ini adalah hakikat. Boleh tu. Hamparan ini adalah hakikat. Maksud dia memang hampar sungguh. Tu bahasa kita senang faham. Bila sebut kata malaikat hampar sayap penuntut ilmu, malaikat hampar sayap sampai dia balik, malaikat tu hampar. Hamparan tu hakikat, bahasa kasar dia memang betul-betul malaikat hampar. Pasal ada dalam kitab ni syarah hadis ada satu cerita dulu, ada orang pernah dia mengaji tajuk kata sayap malaikat ni dihampar. Dia pakai kasut, dia buh paku satu. Tak pasti sama ada dia buh paku ni kasut, sama ada dia buh paku ke atas tu ataupun dia buh paku ke bawah tu. Tapi dia buh kat kasut satu. Bila orang tanya dia siapa bubuh paku dekat kasut tu, dia katakan orang mengaji malaikat hampar sayap. Jadi aku bubuh paku ni nak koyak sayap. Nak koyak sayap malaikat. Ni panggil orang yang mempermainkan istihza, buat main-main dengan hadis Nabi. Dia dengar hadis Nabi cerita pasal malaikat hampar sayap, dia bubuh paku satu nak pergi koyak sayap malaikat. Sambil duduk jalan tu dia duduk seret kaki tu seret. Pasal apa? Dengan isyarat nak koyak sayap malaikat. Akhirnya apa jadi? Dalam kitab sebut, tak silap saya buat catatan ni dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah pada Jami' Tirmizi. Saya nak baca Bahrul Madhi. Bahrul Madhi tu syarah pada situlah. Tuhfatul Ahwazi, akhirnya apa jadi? Laki-laki tu sambil duduk jalan-jalan masuk dalam lubang. Jatuh dalam lubang, matilah tu. Pasal apa Ustaz? Bahasa kasar kita sebut, dia buat pemain dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita duk pesan yang main mengaji, jangan buat pemain. Walaupun benda tu benda kecil, jangan buat pemain. Ayah duk mengaji, minta maaf lah. Saya pernah sebut sekali hari tu kan. Ni, kita duk makan isap jari. Isap jari. Kadang orang kita suka duk buat pemain. Dia tengok isap jari, dia tahan lepak apa. Nasi banyak orang duk makan jari buat apa? Contoh, buat pemain buat apa? Ni sunnah Nabi. Nabi SAW makan yaqulu bi thalathi asabi'a. Nabi makan guna 3 jari. Wa yal'aqu asabi'ahu qabla an yamsahaha. Tak silap saya hadis ni riwayat Imam Muslim. Nabi isap jari sebelum Nabi basuh. Maknanya perbuatan menghisap jari ni perbuatan sunnah. Kita dah buat melawak main ni benda tu. Siapa Ustaz? Ni kata ni bahana jahil. Bahana bila tak tahu. Kalau reti tak buat melawak. Kalau kita reti, kita tak akan buat melawak main benda tu. Kalau kita reti, kita akan menghormati orang yang amalkan benda tersebut. Sebab kita tak mampu nak buat. Tapi tak tahu dia Allah tahan macam lapak lah. Dia tak sedar tu. Dia buat peleceh sunnah. Bila dia buat peleceh sunnah, otomatik dia sedang menghina Nabi. Hina Nabi, hina Tuhan, hina agama. Tapi dia kan perasan. Tapi dia duk marahkan DAP apa. Saya bukan bela DAP, tak kelapak yang bela. Makna dia dengan DAP lebih kurang hak hina Nabi dalam bab isu tu lah. Sama tu penting tu, saya ulang sekali, tu penting ada ilmu, tu penting ngaji. Baik semua. Sebab tu orang yang menuntut ilmu, dia akan ikut apa yang diperintahkan Allah, dia akan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sebab tu malaikat redha pada dia. Selesai. Coba. Sesungguhnya makhluk yang ada di seluruh lapisan langit, makhluk di langit, makhluk di bumi. Makhluk di langit ni malaikat lah. Meminta ampun bagi orang yang alim. Dan ni kita dah mengaji dah hadis yang pertama dulu. Orang alim ni penduduk Allah Ta'ala, penduduk langit, penduduk bumi, malaikat yang junjung arah, semua doa minta ampun pada orang yang alim. Dan ni kita dah mengaji hadis yang satu. Balik boleh buka tengok. Sehingga ikan yang ada dalam laut, yang ni pun kita dah bincang hari tu. Hadis yang pertama, Nabi sebut ikan, Nabi sebut semut. Pasal apa sebut ikan dan semut pun kita dah bincang. Cuma nak sebut ikan dalam laut pun doa pada orang alim. Sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang ahli ibadat seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Yang ni pun saya rasa tak payah bincang. Sama macam mana makna hadis sebelum ini. Orang alim jauh lebih tinggi kedudukan daripada orang ahli ibadat yang tak alim. Dia rajin buat ibadat tapi tak alim. Banyak tak? Banyak. Tambah lagi banyak. Saya boleh perhati sendiri je. Dia rajin buat ibadat, bagus. Rajin buat ibadat kita tak nafi. Tapi dia tak belajar.
Akhirnya ibadat dia tu dilakukan dalam keadaan yang tak betul, tapi dia tak tahu kata tak betul. Ibadat yang dilakukan dalam keadaan, senang kita nak kata. Saya buat satu contoh. Ni kata bahana tak mengaji tu. Bukan bahana tak mengaji. Nak abang kata kalau kita tak mengaji, buat tengok mudarat tu macam mana. Saya buat satu contoh tu dah. Saya baru ni mengajar di Kulim, di hospital. Kami mengaji berkaitan dengan adab dalam majlis. Maksudnya adab bila kita duduk dalam satu-satu majlis. Majlis ni perkataan Melayu, Arab pun sebut majlis juga. Majlis ni daripada perkataan dasar Arab ni jalasa. Jalasa duduk. Majlis ni maksudnya tempat duduk. Kalau saya terjemah dalam lurak kampung kita lah, kita kalau duduk dua orang beradab dua orang. Macam saya contoh dua orang lagi beradab je ni. Ni kami dikira satu majlis. Walaupun dua orang majlis. Duduk tiga orang ni kedai makan, duduk menyimbang sambil duduk makan, tiga orang tu duduk menyimbang, tu dikira majlis. Duduk dalam majlis macam ni, saya mengadap, ayah-ayah, ibu-ibu mengadap saya. Kita sekarang dalam satu majlis. Ini dipanggil majlis ilmu. Duduk dalam mesyuarat, duduk ramai-ramai lengkong mesyuarat, tu dikira majlis. Duduk dalam usrah, tu kira majlis tu. Bila berimpun ramai-ramai duduk sekali tu dipanggil majlis. Rupanya duduk dalam majlis ni ada adab dia, ada cara dia, ada disiplin peraturan dia. Salah satu yang saya nak kongsi satu ya. Ni kata penting kita kena mengaji tu sama-sama lah. Bekat-bekat mengaji kan. Sekali dengan saya lah. Ada satu hadis Nabi bersabda, "Idza haddatsa ar-rajul." Saya terjemah Melayu lah bagi cepat sikit. Apabila seorang lelaki datang menceritakan kepada kamu, berhabaq kat kamu, sampai kat kamu cerita, kemudian dia pisah, dia balik, dia tinggalkan kita. Nabi sebut fahiya amanatun, maka ia adalah amanah. Bukan amanah kita terjemah betul lah. Nabi kata kalau sesiapa-siapa menjumpa kamu kemudian dia balik, maka ia amanah. Saya buat contoh senang lah bagi amanah tu apa dia Ustaz? Apa dia maksud amanah tu? Saya ringkaskanlah bagi cepat sikit. Dua. Yang pertama, individu tu. Individu tu amanah. Amanah pada kita lah. Yang kedua, isi perbincangan. Isi perbincangan tu amanah untuk kita. Bila dia amanah, kita perlu jaga amanah tersebut. Siapa tak jaga amanah, dipanggil khianat. Saya buat contoh senang lah bagi mudah faham. Ibu-ibu di belakang, saya ambil orang perempuan lah, buat contoh. Ibu-ibu duduk petang-petang dekat Port Belang tu. Tiba-tiba Kak Kiah mai. Saya boleh bayang tu. Tengok Kak Kiah mai. Kak Kiah tu duduk cerita kat bini kita. Atau cerita kat perempuan tu lah, duduk cerita. Aku tak tahu orang lelaki aku ni bersepok katai nak nikah lain ni tahu. Ni contoh-contoh contoh. Duduk katai nikah lain buat apa tau, tua tak sedar diri nikah ya. Contoh. Kak Kiah tu duduk main luah benda tu. Lepas tu ujung tu dia habang pula. Dia kata jangan habang kat orang lah. Aku ni tertekan, tak tahu nak buat apa. Tu aku masih mang hang, luah kat hang lega. Tu aku serabut dengan tak tahu buat ke mana. Kita pun kata tak apa, sabar. Yang perempuan tu sabar tak apa. Okey. Lepas tu Kak Kiah tu balik. Bila balik tu amanah tu. Tu amanah tu. Orang perempuan ni pun masuk dalam rumah, ibu-ibu masuk dalam rumah, suami tanya. Sembang dengan siapa Ustaz? Sembang dengan siapa Ustaz? Padahal itu amanah tu. Sembang dengan siapa tadi tu? Kita waktu tersebut, amanah tu perlu dijaga. Walaupun yang tanya tu suami kita. Kena jaga amanah tu. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Dua-dua maklumat tu jangan bocong. Individu jangan bocong, isi pun jangan bocong. Jangan bocong. Tak ada apa, sembang kosong belakang di situ ya. Jangan bocong. Pasal dia amanah. Habis tu Ustaz, maksud dia tak boleh bocong Ustaz? Tak boleh bocong, amanah. Kalau nak bocong juga, bocong satu je. Satu daripada dua boleh. Contohnya ni. Siapa dia tadi? Kak Nak. Kak Kiah main tadi. Kita dah bocor dah individu. Individu tu bocor dah. Kak Kiah. Yang main jumpa tu Kak Kiah. Individu dah bocor dah. Awak dia main sembang lah. Alah biasalah orang perempuan. Nampak? Kita dah bocor individu. Tapi isi perbincangan kita tak bocor. Kita masih lagi dikira amanah. Boleh faham tak? Macam ustaz-ustaz tu memang mengajar pasal nak.
Kadang-kadang dia buat cerita. Tuan-tuan, minggu lepas ada satu Pak Haji tu main jumpa saya. Dia duk main cerita macam ni. Padahal ustaz tu masa jumpa dengan Pak Haji tu amanah dia lah tu. Amanah ustaz tu untuk simpan. Tapi ustaz tu main kongsi. Dia kongsi isi perbincangan dia. Tapi Pak Haji tu dia tak habaq sampai sudah siapa dia orang dia. Kita pun tak tahu siapa orang tu. Tapi cerita dia kita tahu. Ustaz tu masih dikira amanah pasal dia simpan satu daripada dua cerita tu. Faham tak cerita tu? Tapi kalau pergi bocok dua-dua tu khianat. Ya khianat. Siapa dia main jumpa tadi siapa duk menyembang siapa tu? Menyembang angkat kiah. Bocoklah satu. Sembang apa tengok duk teriak teruk kan. Dah dia duk abang kata lelaki dia nak kahwin lain, duk gatal nikah lain. Dua-dua abang. Buat je dah. Dah ustaz nak kongsi apa kawan tu mai tadi sebut dengan dua abang kat orang amanah tu. Kan sifat munafik, salah satu sifat munafik bila diberi amanah khianat. Ayah mesyuarat ni. Contohlah, mesyuarat apa pun tak apalah, saya ambil contoh mesyuarat masjid sudah. Kita mesyuarat masjid, panggil mai duduk satu tempat mesyuarat. Kita tak panggil semua. Mana tu perbincangan mesyuarat tu amanah tu. Pagi mesyuarat mai masuk duk lingkong tu mesyuarat 31 hari bulan 12 nak buat karnival di Sungai Limau. Tak apalah ni contoh. Bila dah putus nak buat 31 hari bulan tu karnival, maklumat tu kena war-war dekat orang. Maklumat tu boleh habaq kat orang. Kita pun habis mesyuarat, keluar pergi duduk kedai tom yam, duk abang 31 bulan 12 kita nak buat karnival di masjid. Pasal maklumat tu perlu habaq, perlu bagi tahu. Tak ada masalah, bagi tahulah. Boleh faham tu. Tapi isi perbincangan hak lain hak tak patut habaq, jangan habaq. Individu yang masuk mesyuarat tu kalau boleh simpan lah. Tak payah duk cerita kat orang. Ni dah bocok semua. Duk kedai tom yam. Kita nak buat program 31 bulan 12. Cantik dah. Lepas tu dia cerita lah. Nak boleh tarikh tu pun tegaknya teruk. Nampak tak? Ada hak kata suruh buat habis duit lah apalah. Lepas tu sekali ada hak kata pula buat lagi. Kita nak cari dana lebih kena buat program. Hak seorang kata duk habis duit benda merepek ni, banyak benda lain lagi nak buat. Tegak teruk ni. Kat 2 jam kot kali tajuk tarikh. Kawan tu tanya, nampak isi perbincangan dia bocor. Kawan tu tanya, yang duk kali teruk kan siapa dia? Tak apa lagi. Tu imam dengan Syekh Usah. Dia. Contoh. Apa tu Kalau macam tu ambil panggil hak kedai tom yam masuk kali mesyuarat. Pergi habang apa-apa. Faham tak contoh saya bagi tu? Kiaslah dengan contoh-contoh lain. Nak sebut kata bila kita jahil, bukan jahil lah, bila tak tahu dia tengok mudarat dia sangat besar. Itu penting menuntut ilmu. Tu orang menuntut ilmu, orang alim, kedudukan dia jauh lebih tinggi daripada orang yang buat ibadat. Nak jaga benda-benda macam ni. Awak yang senyap nampak gaya. Dalam tu contoh kan. Semua. Aduh, satu hadis yang nampak gaya. Tak apa, huraian dia saya baca tapi tak panjang lah, tak boleh tiap banyak lah. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Yang ni semua sedia maklum. Nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Rupanya ilmu ni warisan para nabi. Jadi siapa ambil ilmu, dia ambil warisan para nabi. Dia ambil pusaka. Lepas tu siapa nak pusaka para nabi, ambil ilmu. Nak pusaka keluarga, harta lah. Pusaka keluarga, harta. Pusaka nabi, ilmu. Siapa cari ilmu, dia ambil pusaka nabi SAW. Dan siapa yang ambil ilmu, berarti dia mengambil hakuan paling sempurna. Tulis kat kitab tu, paling besar. Paling besar tu. Baik. Baca sikit lah. Boleh lah, sikit lagi boleh. Ke pasal bunyi lah. Sikit lagi kita habis keterangan dia. Pasal bulan depan kita nak baca tajuk lain lah. Hadis ini menunjukkan kepada kita, hadis yang panjang yang kita baca tadi bagi tahu kelebihan orang yang mencari ilmu. Siapa-siapa duk mengaji sama dengan menjalani sebuah jalan yang menyampaikannya ke dalam syurga. Orang mengaji, dia sebenarnya sedang menuju jalan ke syurga. Lepas tu kalau boleh, ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita min ahlil ilmi,
daripada kalangan ahli ilmu, daripada kalangan orang yang sentiasa menuntut ilmu. Biar hidup mengaji, biar habis masa banyak mengaji, biar kalau boleh mati pun dalam keadaan menuntut ilmu. Sama ada mati dalam keadaan nak pergi duduk tengah mengaji, ataupun balik. Ataupun ustaz, saya mati di rumah ustaz, tapi saya ni jenis memang orang duduk mengaji setiap malam ustaz, setiap malam mengaji. Kira malam ni mengaji, malam mengaji, malam ni mengaji, malam esok mengaji. Saya ni hidup kira mengaji ya ustaz. Kalau kata hidup dia kira mengaji, mana tempat mengaji, semua dia pergi, dia jadi penuntut ilmu. Kalau dia mati di rumah pun, dia masih dikira mati dalam menuntut ilmu. Pasal dia sentiasa tiap hari mengaji. Dia tak meninggal di masjid, dia tak meninggal masa pergi mengaji, dia meninggal di rumah ustaz. Tapi oleh kerana hidup dia tahu sentiasa dengan ilmu, dia juga dikira mati dalam menuntut ilmu. Itu lah kita mau apa. Itu mengaji, kena mengaji, no? Ni mau mengaji dah, banyak je lah. Dalam bahasa lain, buat tengok ni huraian. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu telah memasuki permulaan jalan yang kalau dijalaninya, maka dia pasti akan sampai ke dalam syurga. Ni saya rasa tak perlu bincang panjang. Orang yang masuk majlis ilmu sama macam duduk dalam taman syurga. Kan selalunya kalau rumah, sebelum sama masuk ke rumah, kita akan lalu taman, halaman tu lah. Rumah mana pun dia akan ada halaman dulu baru masuk dalam rumah. Sekarang kita sudah berada di halaman. Kalau teruskan menuntut ilmu, lama-lama kita akan sampai ke dalam syurga, sebab kita dah duduk di halaman. Dekat dah, maksudnya dekat, dah hampir dekat. Jadi orang yang berilmu ialah orang yang menjalani jalan yang menyampaikannya ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Nampak? Kerana itu mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibandingkan dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda. Ni biasa ya ibu sekalian. Orang yang menuntut ilmu, dia selalunya bercanggah dengan orang yang mencari harta. Ni biasa. Orang yang ni ghalib biasa. Orang yang ada ilmu, selalunya Allah Ta'ala akan bagi, harta dia tak banyak. Orang yang harta dia banyak, selalunya orang macam ni ilmu dia tak banyak. Hak tu ghalib, kebiasaannya macam tu. Sebab tu ayah-ayah yang mengaji hari ni, kalau Allah Ta'ala bagi jalan ilmu, selalunya orang yang dapat jalan ilmu ni, harta dia tak banyak. Harta tu ada, takkan nak belanja makan hidup tu semua ada, tapi nak mewah macam orang lain tak ada lah. Nak ada kapal besar ke, nak ada kereta panjang-panjang, macam kena cukup scam baru ni kan, kereta punya panjang, nak ada macam tu tak ada lah. Sebab jalan ilmu dengan jalan harta, dia dua jalan berbeza. Sebab tu ayah-ayah ada cucu, ibu-ibu ada cucu. Siapa nak cucu kita dapat ilmu yang banyak, jangan tabuk mewah tu kat dia, jangan tabuk senang tu kat dia, jangan. Kalau nak anak berjaya dengan ilmu, jangan duk tabuk banyak benda mewah. Bagi tu, bagi ni, nak apa bagi, nak mainan apa bagi, nak anu barang apa, bagi. Tak bagi dia susah. Oh, masalah. Duk bagi dia senang, dia akan sukar dapat ilmu. Kalau bagi dia susah sikit, insya-Allah dia akan dapat ilmu. Dia benda tu dia macam air dengan minyak. Dia tak boleh campur. Sebab tu kita tengok, kalau pondok-pondok dulu, tok guru dulu, walaupun kadang tok guru tu mampu untuk siapkan pondok, prasarana pondok tu dia boleh buat bagi cantik, tapi dia saja buat bagi susah sikit. Apa tujuannya? Supaya pelajar susah waktu menuntut ilmu, dia akan dapat ilmu yang banyak. Tu yang saya pergi Indon tahun lepas, di satu sekolah tu, dia buat asrama dia hall dewan tu lah, macam kita dom pelajar-pelajar asrama lah. Dia buah kapet merah macam ni, lebih kurang kapet, buah kapet dia. Kati pun tak ada, tilam pun tak ada, bantai pun tak ada. Saya tanya ni budak-budak tidur di mana? Dia kata tidur di sini di kawasan ni. Saya tanya berapa orang tidur sini? 40 tak silap saya, 40 orang tidur. Saya tanya tidur macam mana? Dia kata tidur je lah, tidur baring macam tu, susun. Kepala semua duduk belah tengah, ataupun kepala duduk belah hujung tak apalah. Kalau kepala duduk belah tengah, hak ni unjuk kaki belah sana, yang belah sana unjuk kaki belah sana, makna kepala jumpa kepala lah. Tidur, bantai tak ada, tilam tak ada, apa tak ada. Kita kalau pergi hantar anak, hantar cucu sekolah macam tu, pakai balik ke tu bukan kata kita, saya pun berupa. Kita nak boleh ada tilam sedap sikit, buat anak nak tidur, dia tidur tu
kapek tebal sikit kan pasal apa nak tidur, tapi bantai apa tak ada. Bila tanya pasal apa, jawapan dia pun simple dah. Dia kata bila tidur macam ni, budak-budak tidur tak banyak. Oh, betul ya. Memang sungguh. Larat nak tidur atas lantai ke tu, tidur tak banyak. Bila tidur tak banyak, jaganya banyak. Nampak? Kita pun fikir, oh betul juga. Memang kena susah. Nak menuntut ilmu memang kena susah lah sikit. Kalau tidur banyak, ngaji tak ada. Kan? Faham kan saya cerita. Nampak rupanya dia tak boleh bertemu. Baik, sambung. Kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya, para nabi-nabi tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu. Nampak? Yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk mencapainya. Sayyidina Abu Hurairah satu hari pergi dekat market, pasar lah market. Sampai di market dia kata, hampa ni duk pulun nega, duk pulun jual beli di sini tu. Nu, orang duk bahagi wasiat Nabi nu, duk bahagi pusaka Nabi di masjid tu. Tak silap siapa pasar tu duk ada lagi di apa, di Mekah lah ni. Di Madinah. Pasar tu duk ada lagi. Saya tak ingat nama pasar tu, tapi duk ada lagi pasar tu. Abu Hurairah masuk dalam pasar tu kata, hampa duk pulun nega tu. Nu, orang duk bahagi pusaka Nabi di masjid tu. Pok-pok hak duduk di pasar tu, hak duduk di market tu, cempar buka lari, pergi masuk dalam masjid. Lepas tu patah balik. Abu Hurairah tanya, ada apa di masjid? Pok-pok hak meninggal tu kata, tak ada apa pun. Kata ada harta Nabi, ada pusaka Nabi dibahagi. Kami pergi tak ada apa pun, tengok orang duk mengaji. Tengok ada majlis ilmu, halaqah sana, halaqah sini, tengok ada orang mengaji. Imam Abu Hurairah berkata, Sayyidina Abu Hurairah kata, itulah dia pusaka Nabi SAW. Itulah pusaka Nabi. Maksudnya ilmu itulah pusaka yang ditinggalkan oleh baginda SAW. Lepas tu kita nampak kan nak kena, ayah dah start dah. Cuma kalau boleh ambil ni sebagai semangat, habakkan anak-anak hidup atas dunia, banyak-banyak kau pusaka Nabi SAW. InsyaAllah. Baik, sambung. Tapi nak dapat benda ni susah lah. Yang ni saya dah sebut banyak kali dah. Ilmu ni satu benda susah. Nak ambil pasiak, pergi cedok tepi laut. Ayat ni lalu saya sebut, nak ambil pasiak, cedok tepi laut. Tapi kalau nak benda berharga dalam laut, mutiara contoh dia, yang ni kena terjun dalam laut. Dia susah sikit. Selalunya mutiara pula ada di dasar laut, dalam lah sikit. Dan selalunya laut dalam ni cerung pun ada. Bahaya lah sikit. Nak pasiak, cedok tepi jalan. Baik. Kerana itu, sebab susah nak cari ilmu, banyak orang yang tercicir di tengah jalan. Banyak cunggit patah balik, malas dan sebagainya. Dia tidak sampai ke penghujung, justru dia berhenti di tengah jalan kerana tidak sabar menghadapi halangan dan rintangan. Namun bagi mereka yang tabah, sabar, maka mereka akan bahagia dunia dan mendapat kesejahteraan di hari akhirat. Nampak? Tapi kalau terus jalan, dunia akan bahagia, akhirat telahlah banyak kelebihan Allah Ta'ala akan kurniakan. Jadi kesimpulannya, pakat-pakat mengaji. Nabak tu lah, pakat-pakat mengaji. InsyaAllah dia memudahkan jalan kita ke syurga. Bulan depan insyaAllah panjang umur, ni kita boleh baca 2 hadis insyaAllah. Kita nak mengaji orang yang menuntut ilmu, sama juga mengaji tentang malaikat tebar sayap. Dan mengaji pula nanti bulan depan kita akan tengok, kalau mengaji tak kena, tok guru sampaikan ilmu tak betul dengan anak murid, serupa macam kalung mutiara, kalung rantai leher dekat babi. Hak tu lagi kasar. Apa cerita dia? Bulan depan kita kongsi. Ni kasar sikit ni, cerita sampai ke mendatang-mendatang. Nanti kita cerita insya-Allah. Baik. Ni ada satu soalan. Saya mohon Ustaz berkongsi dan ijazahkan ilmu kaifiat membaca surah Al-Insyirah sambil tekap tangan di dada selepas solat fardu. Ni dia pun viral tu. Yang ni amalan ni saya dapat daripada Kiai Ihya Ulumuddin. Kiai Ihya Ulumuddin ni merupakan antara khadam ataupun anak murid kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini seorang ulama besar di Mekah Al-Mukarramah.
Kalau Yayah perasan, Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani juga merupakan guru kepada ni Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni. Sebab tu dekat nama Syekh Ahmad Fahmi Zamzam di belakang tu tulis Al-Maliki. Guru juga, guru kepada Syekh Fahmi Zamzam, Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ni. Hafizahullah taala. Jadi masa kami pergi ziarah Kiai Ihya Ulumuddin tu, dia telah memberikan ijazah kepada kami, ijazah ambil tangan, letakkan tangan kita ni ataupun di hati kita, baca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Yang mana dalam surah tersebut, Alam Nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Balik boleh tengoklah terjemahan tu sampai habis. Yang mana antara kelebihan mengamalkan amalan ini, Allah Ta'ala akan kurniakan ketenangan dalam hati. InsyaAllah hati kita tenang, tak serabut, tenteram. Jadi kita hidup banyak masalah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit amalan ini dia menenangkan hati kita. Jadi nak uruskan masalah lebih mudah. No? Jadi lepas sembahyang, saat pun minit tak sampai, ambil tangan tak di situ, baca sekali. Habis baca doa semua siap, di tangan baca sekali. No, insya-Allah. Dan amalan ni diijazahkan, saya ni bukan layak bagi ijazah, tapi oleh kerana barakah mungkin daripada guru-guru kita, jadi amalan ini diijazahkan kepada saya, jadi saya ijazahkan kepada ayah guru sekalian. Jadi boleh beramal lepas sembahyang, tak tangan sekali baca. Kalau tak ada pun naik atas motor baca, naik atas kereta baca. Lepas sembahyang fardu. No, insya-Allah no. Jadi mudah-mudahan dapat ambil faedah dan manfaat insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri sendiri. Jangan lupa tajuk tadi nah. Tajuk adab dalam majlis tu. Tu jangan lupa. Tu mustahak tu. No, insya-Allah no. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.